kitab kita pada pagi ini, tajuk kita adalah pada pagi ini ialah berkaitan dengan Kitabus Salah, berkaitan dengan Kitabus Salah, dan kita akan bincangkan kitab Kifayatul Akhyar berkaitan dengan Kitabus Salah, kitab As-Salah. Saya minta maaf gambar kurang cantik pada pagi ini sebab saya punya apalah. Okey, suara boleh dengar Man, suara boleh clear mana? Harap suara saya clear. InsyaAllah. Kita teruskan kepada kitab kita, iaitu Kitabus Salah. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, as-salawatul mafrudatu khamsun. Az-zuhru wa awwal waqtiha zawalu syams wa akhiruhu idha sara zillu kullu syai' mithlahu ba'da zilli zawal. Salat, okey, alhamdulillah. Salat fardu ada 5 waktu zuhur, dan awal waktunya ialah tergelincirnya matahari, dan akhirnya apabila bayang-bayang setiap sesuatu itu mithluhu, sama panjang, sama panjang, mithlahu ba'da zilliz zawal. Okey, selepas kita kata tergelincir matahari itu, makna matahari kita, bayang-bayang kita sama panjang, sama panjang, sehinggalah sama panjang. Ini disebut dalam kitab Matan Abi Syuja' dan disyarahkan oleh kitab Kifayatul Akhyar. So, dia kata yang pertama sekali, as-salawatul mafruḍatul khams. Salat fardu ada 5 waktu je. Kita tak ada 6 waktu, kita ada 5 waktu saja salat fardu. Salat fardu kita ada 5 waktu sahaja sehari semalam. Sehari semalam ada 5 waktu sahaja, tak kurang dari sehari semalam. Yang pertama sekali salat zuhur. Kalau perbincangan di sisi ulama, salat yang pertama sekali dibincang adalah salat zuhur. Salat zuhur. Wallahu a'lam. Kalau ada yang kitab-kitab lain yang mula dengan salat subuh, saya tak pasti, tetapi setakat yang saya tahu perbincangan hanya bermula dengan salat zuhur. Adakah ini bermakna salat kita harian kita bermula dengan salat zuhur ataupun sewaktu dengannya? Wallahu a'lam. Kalau adakah pemfarduan yang pertama sekali itu salat zuhur ataupun salat lain daripada salat zuhur, yang itu nak kena rujuk kepada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekejap. Yang pertama dia kata salatuz zuhur. Dinamakan begitulah, salatuz zuhri, salat zuhur. Ada tak nama lain bagi salat zuhur? Setakat yang saya tahu tidak adalah. Katakan salat zuhur, dia salat zuhur disebut dalam kitab begitulah, mana-mana kitab pun dia akan sebut salatuz zuhri. Ada salatuz zuhur. Wa awwal waqtiha zawalus syams. Awal waktu salat zuhur itu ialah tergelincirnya matahari, dan akhirnya apabila terjadinya bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu sama panjang. Sama panjang. Jadi kita nak go through satu-satulah. Salat ni dari segi bahasanya ialah doa. Doa. As-salah kalau kita sebut bahasa Arab, kita rujuk kepada bahasa salah ataupun as-salat dengan tak marbutah bermaksud doa. Contohnya kita katakan wasalli alaihim. Wasalli alaihim dalam firman Allah SWT, maksudnya ud'u lahum. Kita dalam berselawat kan, Allahumma salli ala Muhammad. Ada salli kat situ, ada kita kata maksud unsurnya ialah doa. Kita mohon pada Allah supaya Allah berikan selawat dan salam. Selawat ni maknanya doa lah, antara maksudnya ialah doa. Ada kat situ adalah kata kemuliaan dan sebagainya, dia katakan. Tapi
secara umumnya salat itu dari segi bahasa merujuk kepada doa. Maksudnya pada doa. Dari segi syarak ia katakan ibaratun an af'ali wa aqwali muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim bisyurut. Dari segi syarak. Tadi dari segi bahasa. Adapun daripada segi istilah syarak. Kalau dalam fiqh dia sebut je salat, apa maknanya? Dalam perbahasan syariat, dalam perbahasan ibadat, bila disebut salat, apa maknanya? Kalau iaitu satu ungkapan tentang berkaitan dengan ataupun merangkumi perbuatan dan juga kata-kata yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam berserta dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya lah. Syarat-syarat mengatakan bisyurutin. Okey, itu dari segi syarak. Dia kata ibadah, ibarah minal af'anil af'an. Dia kita ada af'al lah, perbuatan. Kita ada aqwal, kita ada kata-kata yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan taslim dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya lah sekali katakan. Okey, itu dari segi syarak. Kalau orang kata syarak, dari segi syarak apa Ustaz? Dari segi syarak yang ni lah. Kalau dari segi lughahnya ialah doa. Okey. Wal aslu fi wujubiha. Salat tidak disyaratkan lagi lah kewajipannya. Ijma' ulama mengatakan salat adalah salat fardu 5 waktu adalah fardu wajib. Allah sebut dalam Al-Quran wa aqimus salah. Dan maknanya jagalah salat. Dan hadis dalam bab ni sangat-sangat banyak. Rukun Islam 5 perkara. Alhamdulillah, terima kasih Iskandar dari jauh daripada Bintulu. Ada wa aqimus salah. As-salah dalam hadis banyak solat kita kata rukun Islam 5 perkara. Yang kedua ialah mendirikan salat. Mendirikan salat. Maka kita sebagai orang Islam wajib mendirikan salat. Hari ini kita kata ramai orang yang tidak salat. Orang yang kita kata yang hanya salat kadang-kadang. Kalau seminggu ada yang sembahyang Jumaat sahaja. Kalau harian ada yang sembahyang fardu maghrib dengan isyak sahaja. Tapi zuhur, asar, subuh tak. Ada orang yang sembahyang bila teringat nak sembahyang baru dia sembahyang. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita. Setiap minggu khatib berdoa supaya Allah jadikan kita ini di kalangan orang-orang yang mendirikan salat khususnya secara berjamaah. Mudah-mudahan yang dah dirikan salat fardu itu alhamdulillah kita upgrade salat fardu berjamaah. Yang semayang seminggu sekali, jarang-jarang semayang, cuba untuk perbaiki dan dirikan salat sepanjang waktu. Satu hari 5 waktu je tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Bukan lama pun, tak lama. Allah ambil daripada kita masa yang tak lama untuk salat itu. Kalau kita anggap satu salat 5 minit, satu hari kita semayang hanya 25 minit sahaja. 25 minit sahaja untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan 23 jam. 23 jam lebih. 23 jam 30 minit atau 35 minit lagi Allah berikan kita pilihan untuk buat urusan dunia. 5 minit saja Allah ambil daripada kita, paling minima katakan, kadang-kadang maksimal mungkin katakan satu salat. Even kalau satu salat pun 10 minit sekalipun, kita kata baru 50 minit satu hari untuk Allah ambil daripada kita untuk dirikan salat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tak suruh kita semayang 24 jam, tidak. Allah tak suruh kita semayang sampai 12 jam, tidak. Allah suruh, Allah ambil, Allah wajibkan kepada kita satu hari hanya 5 waktu saja, dan normally masa yang diambil di antara 5 ke 10 minit. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala salawat. Jagalah salat 5 waktu ini. Jadi maka kita jagalah salat. Jagalah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Para ulama bila ada je bila orang mengadu
bila ada orang mengadu masalah di jiwa, masalah hati, masalah apa sekalipun dekat dunia, kuncinya salat. Kuncinya salat. Orang susah, orang miskin, orang kaya berdepan dengan masalah hutang, ada apa saja masalah kat dunia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya adalah salat. Salat. Kan bila kita mendirikan salat, Allah janji in tansurullaha yansurukum. Kalau kamu bantu Allah, Allah bantu kita. Dan bagaimana cara nak bantu Allah? Adakah Allah berkehendak kepada bantuan kita? Tidak. Ayat itu adalah bentuk kiasan, katakan. Maka maksudnya ialah kita menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita salat. Dan selain daripada salat itu ada kelebihan-kelebihan yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innas salat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah diri seorang daripada melakukan perkara yang fahsya dan juga munkar. Ada orang kata, Ustaz, orang dia tak pakai tudung, tapi dia tak salat. Dia salat tapi tak pakai tudung. Macam mana salatnya? Ustaz ni katakan, kita jangan fikir pasal macam mana salatnya, tapi kita teruskan, suggest kat dia teruskan salat. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah menyatakan, Allah berfirman dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah seorang itu daripada melakukan perkara fahsya' wal munkar. Jaga salat. Sebab itu nasihat yang pertama sekali, yang bila orang minta kita nasihat, perkara yang pertama sekali ialah kita nasihat kepada dia ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mendirikan salat. Mendirikan salat. Kerana apa? Kerana innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seorang daripada melakukan perkara fahsya' dan munkar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan orang yang rajin salat, orang yang jaga salatnya. Jadi tuan-tuan yang sedang penonton ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa juga. Jangan kita rasa kita takabur, jangan kita rasa ujub, jangan kita rasa riak. Alhamdulillah kita dengan perasaan itu kita mencemuh orang-orang yang tidak mendirikan salat. Orang-orang yang hanya ataupun kita menghina orang yang tidak mendirikan salat. Yang terbaiknya tuan-tuan yang dirahmati Allah ialah kita berdoa. Berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang tidak mendirikan salat, agar mereka dapat bersama-sama kita mendirikan salat fardu 5 waktu. Hari ini surau kita kata dah dibuka untuk, kalau kita di negeri Selangor ni dah dibuka untuk 50 orang. Dengan salat fardu. Mainlah kita sama-sama untuk mendirikan salat fardu. Ada 50 kekosongan. Kalau sebelum ni kita kita duduk komen dekat dalam Facebook, tak boleh pergi salat, sedih bila dah dibenarkan solat 50 orang tapi kota 50 tu tak dapat dipenuhi. Tak dapat dipenuhi, katakan. Ustaz nak minta dibuka penuh, dibenarkan semua penuh. Hak yang dibuka 50 ni pun tak penuh. Macam mana? Katakan. Yang kita kata kita bisingkan, ada juga yang bisingkan pasal hari Jumaat, katakan. Solat Jumaat. Tak solat Jumaat, katakan. Solat Jumaat nak kena tak boleh solat Jumaat, tak boleh solat Jumaat. Hak ni yang salat fardu ni, katakan. Solat fardu 5 waktu ni pun ramai yang tak kita kata kota yang ada ni pun banyak yang tak penuh. Banyak yang tak penuh. Jadi sama-samalah kita sedang menonton dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi rumah-rumah Allah mengikut kebenaran yang dibenarkan oleh pihak berwajib, katakan. Untuk Saduk cakaplah, katakan, Ustaz, kenapa mall boleh open, kenapa pawagam boleh buka 50% dan sebagainya, surau tak boleh. Wallahu a'lam, katakan. Kita hanya menurut perintah apa yang diperintahkan oleh pihak pemerintah. Jadi kita ikut, katakan, kita follow. Dan kita kadang-kadang kita ni tak tahu apa yang secara globalnya secara umumnya kita tak tahu apa masalah sebenarnya, katakan. Kita hanya tahu
ruang lingkup yang pengetahuan yang kita ada. Tapi sebagai pemerintah, sebagai ketua, dia mengetahui ramai perkara, banyak perkara, banyak orang yang beri komen dan sebagainya. Ada yang komen gini, ada yang komen gini, katakan. Jadi nak mengambil satu-satu keputusan itu bukan mudah, bukan mudah. Pastinya seorang yang adil ataupun pemerintah yang adil, pemerintah yang faham, mereka akan ambil buat keputusan yang terbaik untuk kita. Maka kita dah lantik mereka, ataupun kita dah tahu dia adalah pemerintah kita, macam kita Sultan kita, Sultan Selangor dah endorse, maka kita yakin ada sebab kenapa dia buat begitu. Maka kita hanya perlu mentaati apa yang telah ditetapkan bagi kita, tanpa banyak mempersoalkan, walaupun dalam fikiran kita berlegar-legar soalan-soalan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi jadikan kita dalam mentaati pemerintah ini, moga kita ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perbahasan yang pertama ini disebutkan tempoh waktu solat zuhur. Tempoh waktu solat zuhur. Wa bada'a bi dzikri awqatiha. Maka muallif rahimahullah taala telah memula menyebutkan waktu-waktunya. Lianna ahammal umuri salat ma'rifatu awqatiha. Perkara yang penting dalam bab solat ini ialah kita kena tahu waktu-waktu, bila masuk waktu salatnya, bila habis waktu salatnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang-orang yang beriman satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah tetapkan sembahyang zuhur bila, sembahyang asar bila, sembahyang maghrib bila, sembahyang isyak bila, subuh bila. Bukan kita pandai-pandai. Kita tak boleh pandai-pandai, ni waktu zuhur, ni waktu asar, ni waktu maghrib. Tidak, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi SAW yang mulia, merupakan sepupu kepada Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya qala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, ammani Jibril indal baiti marrataini. Jibril telah mengimami aku di Baitullah, di Masjidil Haram sebanyak 2 kali. Indal baiti marrataini. Fasalla bi az-zuhra hina zalat asy-syams. Maka dia sembahyang, maknanya mengimami aku salat zuhur itu ketika tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Wa kana, dia kata, wa kana qadru asy-syiraq, katakan qadru asy-syiraq. Wa shalla bi al-'asr hina kana dhill hina kana dhilluhu mithlahu. Dan dia mengimami aku untuk salat asar ketika sesuatu itu sama panjang dengan sesuatu itu. Kalau kata batang kayu yang lurus sama panjang, sama panjang. Kana dhillu mithlu. Wa shalla bi maghrib hina aftara as-sha'im. Dan dia mengimami aku untuk salat maghrib ketika orang berbuka puasa. Dan dia salat isyak, mengimami aku salat isyak ketika hilangnya syafaq, maknanya ketika hilangnya kemerahan di kaki langit. Wa shalla bi al-fajr. Dan dia salat, mengimami aku salat subuh, salat fajar ketika diharamkan makan dan minum ke atas orang yang berpuasa. Falamma kana al-ghad, maka selepas, makna hari pada hari yang kedua, Jibril alaihissalam mengimami aku untuk solat zuhur ketika matahari bayang-bayang menyamai sesuatu. Bayang-bayang menyamai sesuatu. Contohnya kalau kita batang kayu itu sama panjang, katakan. Itu akhir waktu zuhur. Wa shalla bi al-'asr. Dan dia mengimami aku untuk solat asar sehingga bayang tiap-tiap sesuatu itu sekali ganda, katakan. Wa shalla bi maghrib. Dan beliau mengimami aku untuk salat maghrib
sampai ketika orang berpuasa itu berbuka puasa. Wa sallal bi isya, dan dia mengimami aku untuk salat isya sehingga sulusul lailil awal, sepertiga malam yang pertama. Wa salli al fajr, dan dia mendirikan salat dan dia mengimami salat fajar pula ketika fa asfara, ketika cerah, ketika cerah, katakan dah cerahlah, fa asfara. Summa altafata ilayya wa qala, kemudian Jibril memandang aku, memalingkan kepada aku, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza waqtul anbiya min qablik, inilah waktu nabi-nabi yang sebelum kamu. Wal waqt ma baina hadaini waqtaini, maknanya inilah waktu salat dan waktu salat ni di antara dua waktu ini. Kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Huzaimah dan juga Hakim, dan juga Imam Tirmizi berkata, kata Imam Bukhari, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab waktu salat. Baik, sidang puntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelas menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur, menjelaskan waktu-waktu salat, nyatakan. Ini dalam hadis lah. Tapi sekarang kita dah tak guna tengok langit, tengok bayang-bayang atau sebagainya. Kita hanya melihat kepada jam. Kita hanya melihat kepada jam sahaja. Jam. Suka saya ingin ingatkan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahawa jam ini yang kita lihat hari ini adalah berdasarkan kaedah kita kata zanniyah. Zanniyah, dia tidak sampai tahap yakiniyah. Zanniyah sahaja. Ini anggaran. Tapi sebab itu anggaran yang ada ni kita katakan juga berdasarkan ijtihad yang telah diijtihadkan oleh ahli falak. Ahli falak untuk menentukan waktu salat fardu dan juga salat fardu lima waktu. Jadi kita tak salah nak menggunakan jam untuk kita jadikan panduan kita, walaupun kaedah pendalilannya adalah zanniyah. Dan kita ada dalam kaedah usul fiqh itu boleh dibenarkan menggunakan kaedah zanniyah, tak semestinya kena yakiniyah, katakan yakin dan sebagainya, tapi kita zanniyah juga boleh membawa kepada yakin, katakan boleh juga membawa kepada yakin. Baik, kita lihat kepada seterusnya, dia kata wa qawluhu zawalus syams, katakan wa qawluhu zawalus syams, dan kata muallif rahimallahu taala tergelincirnya matahari فيما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر لأن الشمس إذا انتهت إلى وسط السماء في حالة استواء يبقى للشاحذ ظل في أغلب البلاد ويختلف مقداره باختلاف أمكنة والفصول، فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب حدث الظل في جانب المشرق، فحدوثه في مكان لا ظل للشخص فيه كمكة وصنعاء يمن هو الزوال، وزيارته في مكان للشاحذ فيه ظل فيه هو الزوال الذي به يدخل وقت الظهر، فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة استواء فهو آخر وقت الصلاة الظهر. Jadi ringkasnya di sini ialah kita kata matahari bila tegak di atas kepala dan tergelincir saja, iaitu apabila telah kelihatan bayang-bayang kita. Sebab kalau matahari itu betul-betul di atas kepala, dia tak ada bayang. Dia bayang tak ada, kita katakan. Tapi bila tergelincir saja, kalau di sini disebut, kita katakan wa yakhtalif miqdar, dia kata idza malat asy-syams ila janibil maghrib, kalau matahari itu tergelincirnya ke arah barat, katakan barat, maka berlakunya bayang-bayang kita tadi arah timur, katakan arah timur. Kalau matahari itu condong ke barat, maka ia katakan
bayang-bayang akan kelihatan ke arah masyrik, ke arah apa ni dia panggil timur. Masyrik ni timur, katakan. Wallahu a'lam. Ini disebut dalam kitab ni, kitab apa Kifayatul Akhyar ni, fa idza malatis syams ila janibil maghrib hadasa zillu fi janibil masyriq. Apabila matahari itu tergelincir ke arah barat, maka berlakulah bayang-bayang itu daripada arah timur. Wallahu a'lam. Ini disebut oleh muallif rahimahullahu taala. Dan akhir waktu salat zuhur apabila akhir waktu salat zuhur ialah apabila matahari itu ataupun apabila bayang-bayang. Fa idza sara zillu kulli syai' mithluhu ghaira zilli zawali hal istiwa fa huwa akhir waktu salat zuhur. Maknanya kalau bayang-bayang itu menyamai sama panjang dengan objek itu, maka berakhirlah waktu salat. Waktu salat zuhur itu berakhir, katakan fa huwa akhir waktu salat, maka itu adalah akhir waktu salat. Dan kita tidak ada akhir waktu salat lah, ada akhir waktu salat. Kalau kita lihat daripada apa yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala selepas ni, dia kata dia macam bayang-bayang, kalau sama panjang lagi dia masih lagi dalam waktu salat ni. Dia lebih, kalau dia dah masuk lebih je dari panjang objek itu, dah masuk waktu asar. Sebab itu sebaik-baiknya jangan sampai tahap yang akhir salat tu. Tapi sekarang ni kita dah ada jam, katakan, so tidak ada isu sangat, katakan nak pergi ukur, nak pergi lihat berapa panjang ada lagi ke waktu salat, tak perlu. Kita tengok waktu sekarang, jam sahaja yang ada, cukup, katakan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wal 'asru wa awwal waqtiha az-ziyadatu 'ala dhilli mithl wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhilli mithlain aw il jawaz ila ghurub asy-syams. Dan waktu salat asar pula awal waktunya apabila berlaku pertambahan sekali ganda lebih daripada bayang-bayang itu melebihi objek. Ziyadah ala dhilli mithl, maknanya ada penambahan sikit, lebih sikit daripada objek bayang-bayang tu. Dan akhir waktu salat asar ada pilihan, ila dhilli mithlain, sama ada bayang-bayang itu mencapai panjangnya 2 kali ganda daripada objek, ataupun boleh pilih satu lagi, iaitu ila ghurubis syams, iaitu terbenamnya matahari. Wal maghribu waqtuha wahidun, maghrib itu waktunya satu sahaja, satu je waktu maghrib itu, iaitu ghurubus syams, terbenamnya matahari. Kita lihat syarah Imam muallif kitab Kifayatul Akhyar. Dia kata qala wal 'asr wa awwal waqtiha az-ziyada 'ala dhill mithl wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhill mithlain wa fil jawazi ila ghurub asy-syamsi. Seperti mana yang saya kata tadilah, apabila sara zillu kulli syai' mithluhu, kita kata kalau ikutkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibahaskan oleh ulama, akhir salat zuhur itu adalah awal waktu asar. Akhir salat zuhur itu adalah awal waktu asar. Hadis yang kita ambil yang sebelum ni menyatakan bahawa Nabi mengimami salat zuhur apabila tergelincirnya matahari, dan salat asar apabila bayang-bayang 2 kali ganda. Kalau kita lihat kemudiannya, esok hari Nabi SAW salat zuhur, Imam Jibril AS mengimami Nabi SAW salat zuhur pada ketika bayang-bayang 2 kali ganda daripada objek, katakan. Jadi seolah-olah di situ ada waktu yang dikongsi. Ini ulama jelaskan, seolah-olah ada waktu yang dikongsikan di antara zuhur dengan asar, iaitu pada akhir waktu zuhur itu merupakan awal waktu asar. Tapi sebahagian ulama menyatakan bahawa seperti mana disebut dalam mazhab Syafi'i, az-ziyadah ala dhilli mithl,
Maknanya kena sikit, maknanya kena lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Kalau kata bayang-bayang tadi objeknya satu dua kaki contohnya, dua kaki ataupun satu meter, katakan. Kalau asar ni masuk 1 meter lebih sikit. 1 meter lebih sikit. Bayang-bayang tu mesti 1 meter lebih sikit lah, katakan. Itu kata Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Tapi dalam hadis Nabi SAW, dia kata di sana ada waktu yang mushtarak, waktu yang dikongsikan di antara salat zuhur dengan asar. Nanti kita akan lihat asar dengan maghrib, kemudian nanti isyak dengan subuh, wallahu alam. Kita lihat kemudian nanti. Baik. Fahuwa akhir waktu zuhur wa awal waktu al-asar. Ini disebut, dan sesungguhnya dia akhir waktu zuhur adalah awal waktu asar berdasarkan nas. Lakin akan tetapi kata muallif rahimahullah taala, dia kata la budda min ziyadati zil wa in qallat. Tidak boleh tidak, kena tambah sikit. Dia tak boleh kalau 1 meter juga masuk je bayang-bayang sampai 1 meter, kita dah terus boleh sembahyang asar. Tidak. Sebab nak ngelakkan waktu yang persamaan tadi, zuhur dengan asar, akhir waktu zuhur, awal waktu asar, maka para ulama sepakat menyatakan bahawa lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Wa in qallat, walaupun sedikit. Lianna khuruj waktu zuhur la yakadu yu'raf illa bitilka ziyadah. Kenapa? Kerana waktu zuhur tidak akan diketahui betul-betul keluarnya waktu zuhur itu kecuali kita tambah sikit. Kita tambah sikit masa untuk kita benar-benar masuk waktu solat asar. Illa bitilka ziyadah. Fa idza sarra zillu kullu syai' mithlihi kharaja waqtu al-ikhtiyar. وسمي به لأن المختار هو الراجح وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره. Dan adapun akhir waktu salat asar itu apabila bayang-bayang menjadi 2 kali ganda. Bayang-bayang menjadi 2 kali ganda daripada objek. Maka ini adalah pandangan yang dipilih. Dipilih kharaja waqtul ikhtiyar. Kenapa dipilih? Sebab ini dipilih oleh Jibril alaihi salam, sebagaimana disebut dalam hadis yang saya sebutkan tadi awal-awal. Tapi salah ke Ustaz nak sampai waktu terbenamnya matahari, kadang-kadang matahari tidak terbenam baru nak solat asar? Maka tidak salah juga. Tidak salah juga kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut waktu al-asr ma lam taghrib asy-syams, ma lam taghrib syams. Waktu salat asar itu selagi mana tidak terbenamnya matahari. Tidak terbenamnya matahari. Jadi di situ ada nas lain. Cuma saya katakan tadi, kenapa mukhtar, kenapa dipilih itu, kerana itu adalah pilihan yang dipilihkan oleh Jibril alaihi salam, iaitu apabila matahari menjadi 2 kali ganda ataupun bayang-bayang menjadi 2 kali ganda daripada objek. Wallahu a'lam. Wa'lam, ketahuilah, kata muallif rahimahullah taala, dia kata inna lil asr arba'atu awqat. Sesungguhnya bagi salat asar itu ada arba'at awqat, ada 4 waktu. Ada 4 waktu. Apa dia? Yang pertama sekali waktu fadilah, waktu yang paling afdal. Waktu paling afdal ni bila ila an yasira dhill mithli syakhs, katakan, iaitu apa yang bermulanya bayang-bayang itu menyamai objek sehinggalah bayang-bayang menjadi 2 kali ganda daripada objek. Itu waktu yang paling mulia lah. Dalam waktu mulia ni ada juga paling afdal. Ada juga waktu yang paling afdal. Bila waktu yang paling afdal? Waktu yang paling afdal ialah awal waktu. Awal waktu. Wallahu a'lam. Dan kemudian ada waktu yang harus bila karahah, boleh salat, harus salat tanpa makruh, iaitu selepas itu. Selepas bayang-bayang melebihi daripada objek dengan kadar 2 kali ganda. Maknanya bayang-bayangnya lebih daripada 2 kali ganda daripada objek. Daripada objek. So
sehinggalah ila isfirar, makna sehingga nak betul-betul nak maghrib dah masuk, makna dah nak condong betul lah indal isfirar. Dan waktu yang makruh ialah melewat-lewatkanlah salat, iaitu sehingga matahari dah betul-betul dah terbenam dah, dan langit tu dah kuning dah, nyatakan langit tu dah kuning, dah nak masuk waktu maghrib. Dan waktu yang haram ialah melewatkan salat sehingga tidak mencukupi untuk solat fardu asar itu sendiri. Baru takbir dah salat maghrib contohnya, maka itu adalah kita kata hukumnya kat situ adalah haramlah melewat-lewatkan salat. Kalau kita kata di situ kita berdosa. Adakah tak perlu salat? Tak, salat kena salat. Tapi waktu yang kita gunakan kita sembahyang tadi, di situ kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sengaja melewat-lewatkan salat hingga akhir waktu. Kecuali ada bab keuzuran, contohnya tertidur, contohnya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala terlupa, kalau ada keuzuran maka dimaafkan, wallahu a'lam. Dan seterusnya waktu salat maghrib. Wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams. Maghrib itu salatnya satu saja. Satu saja, iaitu terbenamnya matahari. Berdasarkan hadis Jibril yang kita bacakan sebelum ini, persoalan di sini, mata yakhruj waqtul maghrib, bila berakhirnya salat maghrib. Fihi qaulan, ada dua pandangan di sisi ulama. Mengikut pandangan yang baru, Imam Syafi'i dia ada dua kaul jadid dengan kaul qadim. Kaul jadidnya di Mesir dan kaul qadimnya di Iraq. Maka di sini disebut al-jadidul adhhar annahu yakhruj miqdarut taharah wa sitrul aurah wa adhan wa iqamah wa 5 rakaat. Pilihan yang disebut oleh imam ini ialah habisnya tempoh waktu solat maghrib ialah sekadar kita dapat bersuci, berwuduk, kita dapat pakai pakaian untuk menutup aurat, dan azan iqamah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Salat 5 rakaat wa 5 rakaat. Wallahu a'lam. Itu kadar nyatakan. Tapi hari ini kita tak payah risau tuan-tuan, kita dah ada jam. Hari ini dalam kitab fiqh saya ceritakanlah. Wal qadim la yakhruj hatta yaghib syafaq al-ahmar. Pandangan yang lama itu bagi Imam Syafi'i ketika di Iraq, dia kata tidak keluar waktu salat maghrib itu kecuali sehingga hilangnya kemerahan di ufuk. Kemerahan di ufuk. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtul maghrib idza ghabatis syams ma lam yasqutu syafaq. Waktu maghrib ialah apabila hilangnya matahari, iaitu selagi mana tidak jatuh syafaq. Mana tidak hilang syafaq, itu syafaq kemerahan. Kemerahan di ufuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah SAW. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan waktu salat. Fa shalla bihi yawmain. Lalu Nabi pun mengimamkan dia salat 2 hari. Fa shalla bihi al-maghrib fil yawm al-awwal hina ghabat asy-syams. Maka hari pertama Nabi mengimami salat maghrib pada awal waktu, iaitu ketika terbenamnya matahari. Dan baginda SAW salat pada hari yang kedua sebelum hilangnya kemerahan di langit, di kaki langit. Summa qala aina sa'il an waqtu salah? Mana orang yang bertanya tentang waktu salat tadi? Faqala ar-rajul ana ya Rasulullah. Kata lelaki tersebut, saya ya Rasulullah. Faqala waqtu salatikum bainama ra'aitum. Waktu salat di antara apa yang kamu lihat selama 2 hari ini. Hadis riwayatkan Muslim. Hadis ini sangat banyak. Hadis berkaitan dengan waktu salat ini sangat banyak. Wallahu a'lam. Dan Imam Ar-Rafi'i rahimallahu taala menyatakan sebahagian ulama mazhab Syafi'i memilih pandangan yang lama, sehingga hilang syafaqatul ahmar, hilang kemerahan di kaki ufuk, menyatakan, dan mereka mentarjihkan pandangan qadim. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, hadis-hadis sahih jelas
mendukung pandangan yang lama, mendukung pandangan Imam Syafi'i yang lama. Wa ta'wilu ba'dha muta'adzir. Dan takwilan yang dilakukan oleh sebagian ulama berkaitan dengan hadis ini tidak kuatlah katakan. Fa huwa shawab. Pandangan yang qadim ini lebih tepat katakan. Wa mimman ikhtarahu min ashabina Ibnu Khuzaimah, Khattabi, Baihaqi wal Ghazali fi Ihya wal Baghawi fi Tahzib wa ghairihim. Dan pandangan yang qadim ini yang dikatakan lebih kuat, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan juga dipilih oleh antaranya ulama-ulama kita, iaitu ulama Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Khattabi, Imam Baihaqi dan juga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, dan Imam Al-Baghawi dalam kitab Tahzib wa ghairihim, dan ramai lagi. Wallahu a'lam. Wal isya'u wa awwal waqtiha idza ghaba syafaqil ahmar, wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil layli wa fi jawazi ila tulu'il fajr ath-thani wa subhi wa awwal waqtiha tulu'il fajr wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfar wa fil jawazi ila tulu'i syams. Dan salat isya itu awal waktunya apabila hilangnya kemerahan di ufuk, dan akhir waktunya untuk pilihan sehingga sepertiga malam yang pertama, dan harus seketika sehingga terbitnya fajar yang kedua, dan subuh itu awal waktunya ketika terbitnya fajar, dan akhirnya ialah ketika ada pilihan, iaitu pilihan yang pertama ketika cerah, indal isfar, dan wafil jawaz ila tulu'i syams, dan ada keharusan sehingga kelihatan terbitnya matahari. Wallahu a'lam. Isya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif rahimahullah, yadkhul waqt al-isya bi ghaibubat syafaq. Waktu isya masuk apabila matahari ataupun apabila kemerahan di ufuk menghilang. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Rif'ah rahimahullah taala, dan ini sepakat ulama menyatakan demikian. Wal ikhtiyar, dan akhir untuk salat isya ini ialah kita kata pilihan, waktu pilihan sulusul lailil akhir, sulusul lailil awal. Kalau kita lihat malam bermula daripada pukul, contohlah hari ini maghrib masuk, contohnya saya ambil contoh mudah, 7.30 sampai pukul 7. 7.30 sampai pukul 7. Di situ ada lebih kurang dalam 11 jam. 11 jam ataupun 12 jam. Katalah kita ambil malam 12 jam. Sepertiga malam yang pertama macam mana Ustaz? 12 jam bagi 3 lah. Kita ada 4 jam. 7, katalah 7.30. Katalah pukul 7 maghrib dah. 7 tambah 4 jam. 7, 8, 9, 10, 11. Maka berakhirnya salat isyak mengikut setengah pandangan ulama pukul 11 malam. 11 malam dah habis salat isyak. Dia kata ila sulusil awal, berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang saya bacakan tadi, waqtul isya ila nisfil lail, salat isyak sehingga dalam hadis yang saya bacakan sebelum ni, waktu salat isyak itu ialah sulusul lailil akhir, sulusul lailil awal, sehingga sepertiga malam yang terawal. Jadi ada pandangan ulama berpegang bahawa solat isyak berakhir 1/3 malam yang terawal. So kata kalau malam tu 12 jam, bagilah 4, mana berakhir pukul 11 malam. Dah, itu pandangan pertama. Ada juga pandangan yang kata tak, ila nisfil lail, sehingga separuh malam. Berdasarkan hadis dalam hadis Nabi SAW, waqtul isya ila nisfil lail, waktu solat isyak sehingga separuh malam. Kalau separuh malam, kalau 12 jam bagi 2 lah, mana 6 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Pukul 1 habis waktu salat isyak. Wallahu a'lam. Qala an-Nawawi fi Syarh al-Muhazzab, innal kalamil aktharina yaqtadi tarjih hadha. Maka dia kata di sini, kata Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab, sesungguhnya pandangan kebanyakan para ulama merujuk kepada pandangan ini dikuatkan. Begitu juga
disebut dalam syarah Sahih Muslim, dan kemudian dikata innahul asah, dan ini adalah pandangan yang lebih kuat. Jadi di ikhtiar kat sini ialah kita kata setengah malam, setengah malam, iaitu setengah malam. Kalau kita kata dalam pukul 1 lah, pukul 1 lebih kurang 1 lebih tu, 1 lebih hampir kedua tu berakhirnya waktu Isya, wallahu a'lam. Tapi kita ada pandangan yang seterusnya, katakan wa waqtul jawaz, dan waktu yang boleh, harus ila tulu'il fajr tsani, sehingga terbitnya fajar yang kedua, lil akhbar, berdasarkan riwayat-riwayat, nas-nas yang ada lah. Wa dzakara Syekh Abu Hamid rahimallahu taala anna laha waqtu karahah, dia ada waktu yang makruh, iaitu ma bainal fajraini, di antara dua fajar. Sebab kita ada dua fajar, fajar yang kadhib, yang fajar yang sadiq. Fajar yang kadhib ialah fajar yang kita akan lihat lebih kurang dalam pukul 4 lebih, cerah di luar, akan jadi cerah, dan kemudiannya dia kembali kepada gelap, maka itu dia panggil fajar yang kadhib. Adapun fajar yang sadiq, fajar yang benar. Fajar kadhib mana fajar yang dusta. Fajar yang sadiq, fajar yang benar ini ialah dia akan membawa kepada siang hari. Tadi yang fajar yang kadhib tidak, dia cerah, tapi dia akan bawa kepada malam balik, dia akan gelap balik. Itu beza di fajar kadhib dengan fajar sadiq. Maka sebagian ulama, antaranya ialah Syekh Abu Hamid, menyatakan bahawa salat di antara kedua-duanya ini adalah makruh, wallahu a'lam. So kalau boleh salat Isya itu jangan dilebihkan, kalau boleh jangan melepasi daripada setengah malam, walaupun ada keharusan kita salat selepas setengah malam, maka aula akan, tapi yang lebih afdalnya kita sembahyang sebelum separuh malam. Itu salat Isya, wallahu a'lam. Adapun salat subuh, awal waktu subuh ialah terbit fajar yang sadiq, fajar yang benar. Wa huwa al-muntashar daw'u mu'taridan bil ufuq. Wa huwa al-muntashiru daw'uhu, katakan, iaitu kita kata cerah lah, nak cerah kat ufuk sana dah nampak dah garis lain putih, katakan, dah. Wa huwa thani dalilu hadis Jibril, amma al-fajr al-awwal fala. Fajar yang pertama iaitu fajar kadhib tidak. Dia kita kata garisan yang ada di ufuk itu akan kembali gelap semula, dan dipanggil kadhib, dusta. Li'annahu yanuru summa yasud, kemudian kerana dia ada nampak garisan cahaya dekat ufuk, tetapi dia akan kembali gelap. Wa waqtul ikhtiyar, dan berakhirnya waktu salat subuh ini ada dua. Satu indal isfar, berdasarkan hadis Jibril alaihi salam. Isfar ialah waktu yang mana kita dah boleh nampak orang. Dia katakan kalau tak ada cahaya tu, kalau kita dalam kegelapan, tak ada lampu apa semua, kita dah start nampak orang. Dah boleh nampak orang. Dah boleh kenal orang, siapa. Sekarang ni tak ada dah, kita kata isfar. Nak tengok isfar tu kena pergi ke kawasan kampung yang tak ada cahaya lampu, katakan. Yang cahaya lampu ni kurang ke atas sebagainya, barulah nampak waktu isfar ni. Macam mana? So kalau kita kata isfar ni, kita kata lebih kurang dalam 6, kalau azan pukul 6, katalah masuk waktu azan subuh pukul 6. So dia dalam 6.30, 6.35 dah 6.40, dia dah nampak cerah sikit. Dah cerah sikit, dah cerah sikit. Jadi sampai situ waktunya, itu waktu pilihan. Waktu pilihan yang pertama. Dan waktu pilihan yang kedua ialah betul-betul terbitnya fajar. Terbitnya matahari, tulu'us syams. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, dia kata, man adraka min as-subhi rak'ah qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subuh. Siapa yang sempat salat subuh walaupun satu rakaat sebelum terbitnya matahari. Itu berdasarkan hadis ini, terbitnya matahari. Jadi akhir salat subuh itu
ialah terbitnya matahari. Walaupun ada pandangan kepada mengatakan bahawa indal isfirar, maknanya ketika dah mula start cerahnya maknanya maksudnya kat sini kita dah nampak muka orang, dah nampak muka orang tu. Jadi kat situ ada juga pandangan, tapi kita ambil pandangan yang hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu terbitnya matahari ila tulu'i syams, wallahu a'lam. Orang panggil subuh gajah. Orang dah panggil subuh gajah, katakan. Dah lewat lah, katakan. Subuh gajah ni maknanya subuh tu ada lagi, tapi last minute, katakan. Saya pun tak tahu kenapa dipanggil subuh gajah. Sepengetahuan saya, bila saya tanya, kenapa dipanggil subuh gajah? Sebab waktu itulah gajah keluar ke, wallahu a'lam. Itu kata-kata yang saya dengar lah, tapi betul tidak, wallahu a'lam. Katakan istilah orang kata lah, subuh gajah, wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annal jawazu bila karaha ila tulu'il hamra. Wa'lam, sesungguhnya keharusan itu tanpa makruh sehinggalah terbitnya kemerahan di kaki langit. Merah di kaki langit itu maknanya terbitnya matahari lah. Fa idza tala'at baqiya waqtu qarah ila tulu'i syams idza lam yakun 'udhr. Katakan harus apabila kita dah nampak, dah start nampak cahaya, katakan di kaki langit, tulu'il hamrah. Fa idza tala'at, kalau matahari itu dah naik, katakan dah start naik, ya baqiya waqtul qaraha ila tulu'i syams. Maknanya masih lagi boleh kita katakan salat, tapi kita kata dah masuk waktu makruh. Betul-betul matahari itu dah mula start keluar, maka kat situ hukumnya makruh lah. Kalau dah betul-betul naik, dah nampak jelas, kata dah start matahari itu dah pancar, itu dah habis waktu solat. Waktu solatnya dah habis. Wallahu a'lam. Tapi hari ini cukup dengan kita melihat jam. Subhanallah, alhamdulillah, kita dapat mengetahui waktu salat itu hanya dengan melihat waktu salat di jam-jam dinding sahaja cukup. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setakat ni dulu pengajian kita. InsyaAllah kalau ada besok ada lagi kuliah kita subuh, kalau ada kesempatan insyaAllah saya akan sambung lagi topik yang berikutnya, hukum tidur hukum tidur sebelum salat Isyak. Kadang-kadang ada orang salat dia tidur awal, lepas maghrib dia terus tidur. Apa hukumnya ustaz tidur lepas maghrib, itu sebelum Isyak? Walaupun ada sekarang ni ada yang baru, dia kata dia nak tidur awal ustaz, nanti bangun Isyak, lepas main Isyak terus buat tahajud. Wallahu a'lam. Kita nak lihat nanti apa pandangan di sisi ulama, harus ke buat begitu atau bagaimana? InsyaAllah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Terima kasih kepada yang join pada pagi ini. Alhamdulillah, moga-moga dapat sedikit maklumat kitab kita berkaitan dengan kitabus salah, awal kitabus salah, dan insyaAllah kita akan masuk bab-bab yang berikutnya pada masa-masa yang akan datang. Jadi jazakumullah khair. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.